Aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan seseorang. Ini dapat membantu mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Pemahaman terperinci mengenai risiko dan pulangan adalah asas kepada kejayaan dalam kita menukar duit menjadi aset. Tukar duit menjadi aset, topik ini akan kita bincangkan dalam segmen Ringgit Bis seketika nanti. Terus setia bersama saya, Izamin Nasir, untuk 30 minit berikutnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ini Bis Malaysia, siaran Rabu 22 November 2023. Selain bersiaran menerusi saluran berita RTM dan TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. Sebelum ke perbincangan topik utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Syarikat dari Negara Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan China akan melabur 100 bilion ringgit di Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, inisiatif ini mampu membantu mempercepatkan transformasi ekonomi digital dan hijau negara melalui inisiatif inovasi RCEP dan ekosistem digital madani. Sebab itulah saya kira konferens ini amat penting untuk kita hubung jalinkan bukan saja di kalangan rakyat pemain industri Malaysia, tapi juga adanya sumbangan dan kerjasama dengan pihak dari China dengan pelaburan investment yang ada. Saya kira patut rakyat Malaysia patut mengambil kesempatan, terutamanya industri players. Baik, seterusnya kita tinjau prestasi pasaran bersama PNB Investment diikuti harga komoditi setakat tengah hari tadi. Ayuh, kita meriahkan perasmian Karnival Usahawan Desa KUD 2023 at Putrajaya bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 25 November 2023, Sabtu 11 pagi, hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Flick, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM. Ekonomi rakyat akan terus diangkat. Saya tetap dengan azam supaya Malaysia juga dikenali dengan kemudahan peniaga, gerai, warung yang bersih, indah dan selamat. Penjaja, peniaga di pasar terus dipelihara. Dan langkah-langkahnya termasuklah memperbaiki pasar awam yang uzur di 150 kawasan PBT yang harus dibaik pulih dengan peruntukan 110 juta ringgit. 10,000 gerai-gerai dan warung-warung kecil akan diperindah dan ditingkatkan tahap kebersihan dengan peruntukan 10 juta ringgit. 4,000 unit ruang niaga baru yang seragam, selesa dan selamat akan dibina oleh keseluruhan PBT dengan peruntukan 50 juta ringgit. Ini maknanya mengecualikan bayaran sewa kios bagi 6 bulan pertama untuk berniaga.
Agensi MARA PUNB juga terlibat dalam langkah yang sama. Baik, saudara, hasil simpanan wang perlu disalurkan dengan betul dan sebaiknya. Contohnya, disalurkan ke pelaburan yang akan mendatangkan pulangan yang berpatutan untuk menyaksikan aset terus berkembang. Konsep tukar duit jadi aset membawa potensi yang besar untuk membentuk masa depan keuangan yang lebih kukuh. Dengan mengambil langkah penuh berhati-hati, mampu menguruskan wang dengan bijak dalam membina portfolio keuangan yang mampan. Tukar duit menjadi aset, topik yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu jemputan yang telah pun bersedia di studio ketika ini, Perunding Kewangan Encik Syamsuddin Kadir. Terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Saya suka. Baik, mungkin sebagai permulaannya Tuan, apa perkara yang paling penting yang perlu kita sedar, yang perlu kita tahu, yang perlu kita beri perhatian dalam menguruskan wang dan kemudian kita ubahnya menjadi aset kita sendiri? Okay, perkara yang paling penting adalah menentukan had. Maksudnya kalau kita dapat gaji 1,000, berapa yang kita boleh belanja? Jadi had secara asasnya adalah 70%. Macam kereta lah, tak kira kita pakai kereta kancil ke atau kereta lebih mewah ke, brake tu tetap ada, right? Brake, speed limit pun kita ada. Jadi speed limit tu speed limit ni spend limit kalau untuk kita adalah 70%. Maknanya kalau kita 1,000, daripada setiap 1,000 tu kita hanya boleh belanja sampai 700. Kalau 2,000 1,400 dan sebagainya lah. Kalau 5,000 darab 70% iaitu 3,500. Itu yang benda penting. Kalau kita tak jaga tu, dia sebenarnya nak kata orang buat tak ada, kena letak atas kertas segala pembelanjaan kita, bukannya yang bulanan termasuk yang tahunan. Maksudnya contoh tahunan raya. Kena, dan sahabat kita baru ambil liability, right? Liability tu contoh kereta dan sebagainya, kita ada cukai jalan dengan insurans ataupun takaful. Contoh jumlah yang kita bayar 1,440 lah, saya ambil angka yang lebih senang untuk kita bahagi dengan 12, iaitu 120 dah jadi kos bulanan. Biasanya yang jadi orang tak boleh nak tukar duit ni sebab dia terbabas yang tahunan punya komitmen. Yang kan macam cukai tadi. Ya. Baik, berdasarkan mungkin pengalaman Tuan sendiri sebagai perunding kewangan, apa faktor yang mungkin mempengaruhi kesukaran mereka dalam untuk menukarkan duit mereka itu kepada aset mereka sendiri? Okey, pertama sebab mungkin satu dia tengok aset, apabila aset salah satu yang kita tengok aset ni adalah hartanah lah ya. Okey, bila sebut hartanah, ya Allah mahalnya. Jadi dia letak kat kepala dia mahal. Kalau tengok gaji dia memang lambat lagi. Itu salah satulah yang bila meletakkan untuk mendapat aset ni mahal. Tak mampu. Bila perkataan itu dilafaz dulu, memang itu jadi kekangan juga, dan dia dah jadi tak apalah, kalau ada rezeki dapatlah sebab dia dah letak mahal. Itu yang saya nampak kekangan. Dan satu lagi, dia tidak ada strategi. Dia sebenarnya zaman sekarang ni duit kita keluar tu lebih cepat berbanding zaman dulu. Bukan isu kos sara hidup je. Sebab sekarang ni pasar raya dah masuk ke dalam bilik tidur kita, iaitu di handphone kita. Kalau dulu zaman saya lah, masa yang umur 20-an, 30-an, kita nak pergi ke pasar, kalau dah pukul 9, 8.30 malam dah kita kata esok lah. Sebab nanti sampai ke pasar raya pukul 9, 9.30 dia dah tutup. Tak sempat nak membeli. Sekarang ni pasar raya tutup pukul berapa? Tak tutup online. Betul, 24 jam. Lagi mana kita pegang handphone, lagi itulah kecairan dia cepat. Sebelum dia sempat bertukar menjadi aset, duit itu dah habis. Itu yang jadi saya nampak kesukaran kalau dia tak ada strategi. Maksudnya strategi zaman saya dulu tak boleh guna. Dia kena guna strategi baru. Baik, mungkin bila kita bercakap mengenai strategi itu tadi, apa yang Tuan rasakan strategi yang perlu diambil oleh kita ini untuk kita menguruskan keuangan supaya kita boleh mampu untuk kita menukarkan duit kita kepada aset? Okey, kalau dulu kita macam kita makan kedai, kadang-kadang orang letak atas meja kan nasi goreng, itu ada nasi goreng banyaknya, tak habis ni, tapi bila tengah makan habis, habis. Jadi sama duit simpanan, duit gaji ke, tak apa, tak habis, nanti hujung bulan kita simpan, tak boleh. Jadi strategi yang pertama adalah kena masa hari gaji dapat tu, lepas dah bayar komitmen, terus tukar jadi aset. Dan zaman dulu, aset salah satu dia ada banyak lah. Aset ni dia ada banyak. Kalau kita tengok dalam kunci kira-kira, aset semasa dengan aset tetap. Aset semasa, account bank dia panggil aset. Cuma bagi saya, definisi aset ni adalah yang boleh mendatangkan hasil. Sama ada nilai dia semakin menambah ataupun ada duit bulanan kita dapat dari segi dividen, sewa dan sebagainya.
Jadi kalau contoh emas kita ambil satu, emas adalah cara yang paling mudah untuk tukarkan duit kepada aset. Maksudnya daripada duit tukar kepada emas, dan emas ni boleh tukar kepada harta dengan cepat. Dan dulu zaman saya tengok dulu nak beli emas beratus beribu. Mana ratus tu tak ada 800 ke atas, tak adalah. Dulu. Sekarang ni dan kita tengok ada pelbagai tempat yang boleh kita tukar duit kepada aset dengan RM10 je. Ada tempat untuk beli emas RM10 dah boleh beli. Ada tempat RM100. Bagi saya dah mudah. Cuma ramai orang tak buat. Dia sebenarnya kena tukar cepat. Hari gaji saja. Contoh sekarang 22. Jawab awal 25. Tak silap saya, right? Lebih kurang. Swasta 27.8. Hari dapat hari tu juga. Sebab sekarang ni gaji hanya tumpang lalu je. Pagi nampak petang dah tak ada. Baik, itu salah satu bentuk aset emas itu sendiri. Apa mungkin lagi jenis atau bentuk aset jangka pendek dan juga jangka panjang yang boleh dipertimbangkan oleh kita dalam kita untuk menguruskan keuangan? Okey, dia sebab kalau kita letak dalam bentuk currency, dia mesti ada pelaburannya. Contoh kalau mata wang ringgit Malaysia ke US dollar ke apa semua, mesti ada pelaburan. Jadi mana kalau kita nak letak dalam currency, aset jangka pendek mungkin ialah nak kata pendek, dia boleh jadi pendek dan panjang. Contoh DSB, tabung haji, apa sahaja yang memberi dividen lebih pada 3%. Sebab kalau inflasi sekarang diumumkan 2.1 ke 2, 3 dan sebagainya, jadi dividen yang seharusnya kita dapat secara purata 3% ke atas itu dah dikira sebagai aset semasa lah. Dan juga emas pun dia boleh jadi aset semasa juga untuk sementara. Contohnya nak bayar hutang personal loan atau personal financing itu, hutang pembiayaan banyak. So kita pindah terus. Itu di antara yang kita boleh buat lah. Jadi lepas tu baru kita daripada emas semasa tu baru kita pergi yang panjang, iaitu hartanah. Hartanah bukan saja untuk kita duduk. Contoh beli kebun, kan dia ada hasil dia. Jadi itu dapat menambah kos-kos yang naik mendadak. Baik, bila kita cakap mengenai hartanah dan sebagainya, bagaimana daripada emas itu sendiri tadi boleh kita ubah kepada tukarkannya kepada hartanah pula? Okey. Secara asasnya kalau kita tengok dia, kalau kita tukar duit daripada duit kepada aset seperti emas, kita sebenarnya emas ni dia ada kelebihan yang Tuhan cipta yang sangat tersembunyi, iaitu dia mempercepatkan kita ada duit lebih. Sebab apabila kita tukar dalam bentuk hartanah, walaupun pasaraya buka 24 jam, handphone kat kita, dia tidak boleh menghabiskan duit kita lah. Sebab sebenarnya kita dah tukar dalam bentuk emas. Sebab buat masa ni tidak ada pembiayaan secara online. Kita nak beli apa guna emas. Jadi dia masih selamat. So guna yang tu, dan saya buat banyak orang yang boleh tukar daripada emas. Saya target 1 hingga 5 tahun. Saya cuba buat kaji beberapa orang, dan majoritinya dalam masa 2 tahun dapat beli rumah. Dan ada yang terbaru di Kuala Lumpur, saya buat orang buta OKU Pelihatan. Umur dekat 40 tak boleh beli rumah. Saya suruh tahun 2020 masa PKP, bulan September saya kata beli emas. Dan dia kata, saya tanya berapa ada duit. Dia kata, tuan, saya hanya boleh bawah RM300. September 2022 dia dah beli sebuah apartmen di Kuala Lumpur. Dan September tahun ni dia dah beli sebuah kondo. Rumah kedua? Ya. Daripada tak boleh beli. Sebenarnya emas memang boleh. Sebab satunya emas ni dia, yelah kalau kita bawa emas, contohnya ambillah berapa gram, 3 gram lah, 900 lah. 3 gram poket. Dan pada masa kita bawa 900. Pergi berjalan masuk pasar raya. Yang mana berkurang? Duit cash. Duit tunai kita. So jadi sebenarnya dengan ada emas tu, dia akan mempercepatkan kita ada duit lebih. Tu yang saya kata, tapi kena buat masa hari gaji. Bukan tunggu dah hujung bulan baru nak menyimpan, tak boleh. Hari gaji kita ambil terus. Jadi kalau kita ambil terus, dia boleh jadi break terus. Mana emas tu jadikan dia sebagai break. Yang nak buat ASB pun boleh, tak ada masalah. Cuma ada setengah orang buat kat sini, dia keluar balik. Kalau emas kan mati kutu. Memang boleh jual, tapi sayang. Sayang itu yang menangguh. Jadi maksudnya dapat gaji, kita tarik dulu untuk tukar jadi aset. Lebih tu kalau kita habis berbelanja apa, tak ada masalah. Sebab kita dah simpan. So benda tu perlu buat di zaman ni. Sebab dia dah boleh memula dengan RM10, RM50, RM100. Kalau dulu tak boleh, nak tunggu ada RM1000, habis dulu. Baik, kejap lagi kita kena bincang lebih kat luar nanti macam mana untuk dapatkan rumah, kondo dan sebagainya. InsyaAllah. Baik tuan, bagaimana mungkin kita, tadi tuan ada katakan bila dapat gaji dan sebagainya kita simpan siap-siap. Bagaimana untuk mereka yang mungkin gajinya itu cukup-cukup makan sahaja? Apa mungkin pandangan? Sebab yang cukup makan, saya dah 23 tahun, 2 dekad 3 tahun lah daripada tahun 2020 lebih kurang. Saya banyak pergi rumah orang yang duduk setinggan. Setinggan. Saya dah buat setinggan seorang, ada duit
Sekarang dia ada cash 250,000 pun. Ya, setinggan. Isunya, saya tengok hidup rumah, bukan tak boleh beli rumah. Gaya hidup tu. Contoh sambut birthday yang berlebihan, ya. Tak boleh sebab kita tengok kalau gaji sikit memang tak boleh. Saya kata yang gaji cukup makan ni, dia ada sambut birthday tak? Kalau sambut birthday itu bukan cukup makan, itu dah bergaya. Dia pakai handphone lebih daripada RM400 tak? Kalau lebih itu dah ni. Dia cukup makan ni boleh nak tengok. Kalau siapa ni saya boleh tunjuk. Pergi rumah saya boleh kira terus. Ya? Jadi sebenarnya cukup makan ni kita nak letak benda yang cukup makan makna sara hidup. Kalau sara hidup kita dah memang betul tak ada birthday pun, tak ada sambut birthday, telefon pun 400 atau 300. Siap-siap yang ada torchlight lagi. Ya? Yang tu kalau macam tu, yang tu memang buat masa ni. Emas boleh sebab saya dah cuba buat kaji dengan orang asnaf. Asnaf yang menerima zakat boleh pun dia boleh buat simpanan 1,000 guna emas. Sebulan ataupun sorry sebulan tak, setahun dia boleh ada RM1,000 daripada tak boleh nak menyimpan. Jadi bagi saya orang yang rasa tak cukup, kecuali tak cukup betul-betul lah macam nak beli beras, nak bayar bil kredit, air, anak, tu je. Yang tu je ada cukup duit. Itu bagi saya memang tak cukup lah. Kemana kena tambah cari pendapatan lain. Ataupun kalau boleh cuba dapat nasihat orang. Sebab kita rasa ini pekerjaan terbaik untuk kita. Tapi contoh saya jumpa tuan, right? Dalam kebakaran tuan mungkin nampak, tuan patut buat benda ni. Sebab saya nampak ada orang duduk di tempat kerja yang tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Mana dengan keupayaan dia boleh pindah tempat lain. Tapi sebab dia tak nampak. Kena banyak jumpa orang. Kalau jumpa orang je, macam jumpa tuan, tanya-tanya orang. Sebab kadang-kadang ada nasihat berguna untuk kita. Wallahualam. Mungkin apa contoh yang mungkin tuan boleh berikan dalam konteks yang mungkin itu bukan pekerjaan sebenarnya. Mungkin ada pekerjaan yang lebih bagus untuk memberi tampungan kepada kehidupan mereka. Contoh saya sebut sekarang dah ada orang yang dah bekerja ni, saya ambil yang gaji besar, right? Gaji besar dah berhenti kerja awal, tak ada pendapatan, dia buat yang macam apa, TikTok punya affiliate tu untuk jual buku je. Dia kerja dia cari video-video pasal agama yang bagus untuk promote, dan dia pendapatan dia sebulan 20 hingga 30 ribu. Tak ada apa. TikTok ni saya rasa orang yang biasa duduk rumah setinggan, rumah flat pun ramai guna TikTok. TikTok benda yang asas. Kalau tak boleh yang jadi kita kan suka tengok banyak video-video dan ada yang gunakan manfaat tu. Bagi saya itu di antara paling mudah. Tak boleh pun paling kurang dapat 500 sebulan pun dah cukup dah. Bagi saya minta nasihat. Sebab kalau saya jumpa saya banyak saya tukar kerja saya kata. Baik, mungkin saya perlu dapatkan nasihat selepas ni. Kita rehat seketika. Kita akan kembali selepas ni dalam BIS Malaysia. Penjualan nombor plat khas akan memanfaatkan dan meringankan beban golongan kurang berkemampuan. Maknanya apa-apa kelebihan dan keuntungan dipulangkan untuk membantu secara langsung golongan untuk membayar ujian memandu bagi lesen motosikal kelas B2, e-hailing, taksi untuk manfaat 40,000 belia daripada keluarga kurang mampu. Termasuk 100,000 topi keleda, termasuk untuk kanak-kanak dibekalkan dan diagih secara percuma kepada keluarga kurang mampu. Fly Siswa iaitu bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan bagi mengurangkan beban kewangan pelajar yang pulang ke kampung halaman itu disediakan akan memberi manfaat 60,000 kepada 60,000 pelajar daripada keluarga kurang mampu, terutama Sabah dan Sarawak. Kerajaan bercadang untuk Baik, kembali dalam BIS Malaysia hari ini, Ringgit BIS bersama dengan Tuan Syamsuddin berbicara mengenai tukar duit menjadi aset. Baik Tuan, kita sambung perbincangan. Mungkin untuk kita setiap bulan ni, kita nak mula menabung. Berapa agaknya minimum yang Tuan rasa cukup untuk kita menabung sebulan ataupun mungkin maksimum kita tak terkira lah. Minimum itu berapa Tuan? Okey, kalau kita nak pergi tadi macam tadi 30%, right? Mungkin kalau kita rasa tak nak lah 30% daripada RM1,000, tak nak ada game lain cara menabung. Senang je, buat si hijau pertama. Setiap kali kita dapat duit hijau RM5, jangan belanja. Masuk yang tabung yang tak boleh buka daripada bawah. Saya ada seorang dia kata tak boleh menyimpan pun walaupun RM100. Dalam masa beberapa bulan dia boleh ada RM2,000. Dan saya ada rekod paling terbanyak, tapi itu bisnes lah. Bisnes macam tepi jalan. Dia boleh ada RM30,000. Si hijau dengan si oren tu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita rasa tak boleh simpan, kita buat emas. Okey, emas ni macam ni je.
Tanya gaji lepas kita dah bayar komitmen kita, kita tanya kita. Kalau contoh baki dalam akaun ada 800, kita tanya kita. Kalau kita tinggal dalam akaun habis tak duit tu? Curilah, ambil nombor gaji. Saya suka 117 ke 109. Suka Jasmine 117 dah macam tu je. Ambil bulan ni banyak tu dulu. Bulan depan kita tengok hidup kita normal lagi tak? Boleh lagi tak minum kopi dengan kawan? Boleh. Naik sikit 100, 300. Macam tu je. The moment kita rasa tambah tu, tak boleh minum dengan kawan dah. Dia stop. Maksudnya maintain jumlah itu saja. Dan kalau boleh, sebab kita nak buat aset ni, jangan, kalau ambil hutang, kalau kita nak beli kereta pun, jangan ambil lebih pada 5 tahun. Jangan. Ya? Sebab no matter what, it's going to be pelaburan besi buruk kita lah. Whatever brand pun, kalau kita pergi kedai besi buruk, kalau dulu lah zaman saya, 50 sen sekati, 70 sen sekilo je besi je. Ya, sama yang kereta kancil tu. Jadi kereta make sure kita tempoh 5 tahun je, dan jangan ada hutang selain rumah kereta. Macam pembiayaan peribadi jangan, sebab itu hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Saya ada seorang guru, gaji dia lebih kurang 7,500, suami dia 8,000 lebih. Bulan Oktober, 25 Oktober kot masuk gaji, 4 November ke 5 November dia kontak saya, ada RM5 dalam akaun yang ekstra boleh buat keluar. Contoh kan RM15, RM10 memang tak boleh buat keluar, tapi RM5 nak keluar macam mana? RM5 je dalam akaun dalam masa lebih kurang 7 hari, sebab dia dah ada pembiayaan peribadi. Jangan buat macam tu. Ya, hutang pembiayaan peribadi, kad kredit, skim masa umrah ni adalah termasuk hutang-hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Jadi nak tukar duit kepada aset tak apa, jangan buat benda tu je, sebab manusia ni perlukan, kereta perlulah, rumah perlu. Pembiayaan peribadi biasa orang ambil sebab nak renovate dapur. Ya, the moment kita dah start macam tu, memang nak cari duit masih boleh, tapi ambil masa sikitlah untuk tukar tu. Baik, itu yang perlu kita elakkan untuk pinjaman peribadi. Baik, mungkin bila cakap tadi nak tukar duit kepada aset, contohnya seperti emas, ada bagaimana untuk kita mentukar kepada emas? Adakah 1 gram sebulan itu memadai atau bagaimana? Okey, emas ni satu benda. Saya jenis orang yang berpegang pada logik. Logik is logic. It is always logic, can be otherwise. Tapi untuk emas ni tak payah fikir, tak payah kira. Cuma tengok jumlah tadi je. Kalau kita boleh bulan ni 130, kita beli 130. Kalau kita rasa 200, tapi setiap bulan kena beli emas. Setiap bulan? Kena beli. Kena beli. Dan ambil emas fizikal yang saiz 10 gram. Ya, 10 gram paling baru. Kalau dinar, 1 dinar dan ke atas. Jangan beli fizikal yang 1 gram atau 0.2. Sekarang ni banyak kat online. Itu jangan. Kecuali kita millionaire. Jutawan tak apa, sebab tu tempat berhabis duit. Untuk kita yang tak belum million hair je ni, rambut je yang juta. Okey, fizikal kita ambil mesti 10 gram dan ke atas. Ataupun 10 gram tak apa dah. Main game 10 gram, 10 gram, 10 gram. Jadi apabila dia banyak, dia kita tukar sama ada tanah lot ke, tanah kebun ke dan sebagainya. Ataupun down payment untuk rumah. Dan pada masa sama, tengoklah kalau kita berniaga tepi jalan, yang saya tengok ramai tak boleh beli rumah. Sebenarnya bukan apa, sebab dia tak masuk. Orang berniaga kan tak guna orang bayar dengan QR. Patut guna yang tu. Masuk akaun syarikat kita, enterprise tu tak apa. Supaya akhir tahun kita boleh submit ke LHDN. Kan itu yang, sebab bank ni dia benda paling dia suka sekali yang kita bayar cukai. Itu untuk meluluskan cepat kita beli rumah. Jadi kalau emas ni ada yang lain pun cantik, memang cantik ya. Jadi setiap bulan kena beli. Sikit banyak tak ada masalah ya. Tengok tempat lah, ada tempat, cuma make sure fizikal dan berhati-hatilah kalau beli online, jangan tinggal di sana kecuali dia bank. Bank tak apa, lain pada bank jangan, nanti kena bom jangka pula. Wallahualam. Baik, Tuan, mungkin bagaimana kita boleh menguruskan risiko dan mengatasi kekangan dalam proses kita menukar wang ni menjadi aset seperti emas dan hartanah sebagainya? Okey, dia risiko satu. Apabila tukar macam jadi emas, dia akan jadi rasa hidup kurang ada duit, rasa tak ada duit lah. Tapi sebenarnya emas berketul-ketul. Mana maksudnya poket bocor. Poket kita, tapi ada emas tempat lain. Dia memang kita akan rasa nak kata down sangat tak ada. As long as emas tu kita pegang, maksudnya adalah dengan kita dan sebagainya, sebelum kita tukar jadi hartanah dan sebagainya. Bagi saya risiko dia nak kata stres sangat tak. Dia rasa tak ada duit je. Dia rasa, tapi tak sama dengan orang betul-betul tak ada duit. Itu je saya rasa. Dan risiko satu lagi yang boleh berlaku masa proses nak tukar. Kalau dia tak tukar pada hari gaji, risikonya memang dia tak boleh nak tukar dah. Sebab hari kedua, hari ketiga mungkin duit itu dah tak ada dalam akaun. Sebab pasaraya duduk 24 jam. Dan kalau tuan-tuan berjalan mana, memang ada orang pegang, masuk dalam online punya shopping ya, untuk membeli sesuatu. Jadi bagi saya risiko untuk tukar kepada aset ni adalah bila kita menangguhkan
Ya, mau tangguh hari gaji masa buka kalau contohlah 12 1 pagi tu gaji dah masuk kita tak tidur, tukar terus kepada aset seperti emas tu. Yang nak buat ditabung haji boleh dan apa dan lepas tu dia sebab ultimately kita kena beli hartanah secepat yang boleh sebab di negara seperti Jerman yang selalu saya sebut 75% rakyat dia menyewa sampai mati. Rumah flat di Malaysia satu hari nanti sebab negara kita semakin bangun nak jadi maju akan jadi 1 juta. Sebelum dia jadi, better kita beli sekarang. Kalau kita rasa rumah mahal, kita jalan tengah-tengah bandar KL ni. Tengok rumah lagi mahal, baru kita rasa tempat kita duduk tu murah sangat. Wallahualam. Ya, baik. Mungkin tangguh, sikap bertangguh itu mungkin salah satu aspek yang mungkin mempengaruhi kita punya pengurusan keuangan. Apa mungkin lagi aspek yang kita mungkin terlepas pandang bila kita nak tukar wang jadi aset dan bagaimana kita nak mengatasi perkara-perkara seperti tangguh dan sebagainya? Okey, satu benda yang sebenarnya adalah takut nanti apa orang kata. Kita ni, contoh kita bekerja, right? Takkan pakai kereta buruk. Kita takut nanti apa orang kata. Nanti orang ingat kita pakai kereta buruk, orang nampak kita tak pandai mengurus kewangan. Ya, itu benda-benda yang bersiko yang menyebabkan kita nak tukar kepada harta tak sempat duit tu. Contohnya raya. Takkan raya tak pakai baju baru. Takkan orang raya tak ada kuih raya dan sebagainya. Jadi benda-benda inilah yang kena kahwin. Masih orang nak jadi raja sehari. Dia sebenarnya bukan raja sehari, raja 4 jam je. Naik tahta. Tapi saya tak sampai 4 jam. Majlis 12 hingga pukul 4, right? Pengantin sampai pukul 1 ke 2? Satu. Dia duduk atas stage tu berapa lama? Sejam. Jadi raja sejam je. Jangan guna raja sehari. Salah dah tu. Jadi habis 60,000, 80,000 untuk majlis tahta 4 jam. Lepas tu tahta tu pun balik keris. Orang lain pula nak kahwin. Ini yang menyebabkan duit tak sempat. Itu sebab tengok banyak orang muda tak dapat beli rumah sebab dia dah leburkan untuk tahta 1 jam itu. Jadi itu di antara risiko masalah yang menyebabkan kita tak sempat nak tukar dalam bentuk harta. Sekarang pun kalau yang muda kita boleh beli emas contoh dalam bentuk dinar. Dia mau nak kahwin setengah tu kita boleh guna hantaran dah tak pening dah. Saya pun baru kahwin, saya kahwin bulan 3 itu, kali kedua lah. Sebab isteri saya meninggal. Bulan 3 saya bagi dinar, masa tu harga dia 1,100, maknanya 10 dinar maknanya lebih kurang 11,000 lebih. So sekarang dah 14,000 lebih. Dalam masa tahun sama beberapa bulan. Itu pun salah satu kelebihan lah. Kita bukan beli emas untuk melabur, just untuk menyelamatkan duit daripada terbelanja. Mana kena tukar duit kepada aset untuk elakkan duit kita terbelanja. Bukan untuk tuan-tuan yang termasuk saya juga. Wallahualam. Baik, ini topik sebenarnya yang kita rasakan penting untuk kita terus berbincang supaya anak muda dan juga orang luar di sana terus cakna dan sedar tentang kepentingan pengurusan kewangan mereka. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Syamsuddin Kadir, Perunding Kewangan untuk perkongsian yang diberikan mengenai tukar duit menjadi aset. Ringgit BIS itu tadi menutup BIS Malaysia edisi Rabu. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.